السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Sifat 20 karangan Al-Alimah Hajjah Wan Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Pengarang kitab kita ni perempuan. Jadi muka surat 2 baris 5 daripada bawah. Wa qala syekhul musannifu wa qalat jadi tak apalah. Wa qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumiha wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Hajjah Wan Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, kata dia, telah menuntuti akan daku setengah daripada kekasih aku, bahawa menghimpunkan suatu risalah yang kecil pada bicara akan usuluddin. Jadi masih lagi dalam muqaddimah kita ni dia panggil tujuan kenapa dia meletakkan dan dia membuat risalah yang kecil ini ataupun kitab yang kecil ini untuk masyarakat. Jadi setiap musannif, pengarang kitab, ulama akan ada dia punya tujuan dia. Jadi bukan sia-sia, dan kebanyakannya orang minta buat baru dia buat. Kebanyakan ulama ni diam, kalau orang tak minta diam, kalau dia tak minta dia, kalau minta buat. Kebanyakannya begitu, iaitu bila orang tuntut baru dia buat. Bukannya terhegeh-hegeh buat. Jadi dia kata telah menuntuti akan daku Hajjah Wan ni setengah daripada, oleh setengah daripada kekasih aku. Kasih itu umum lah. Sama ada saudara se-Islam dia hak perempuan ke, ataupun secara umum ke, ataupun orang terdekat keluarga dia ke, bolehlah ke kekasih itu. Bahawa menghimpunkan suatu, tuntut apa? Bahawa menghimpunkan suatu risalah yang kecil. Sebab risalah memang kecil pun. Kalau besar dia tak panggil risalah, dia panggil kitab. Risalah ni biasanya bawah 100 muka surat, kecil lah, tu dia panggil risalah belaka. Pada bicara akan usuluddin. Risalah tentang apa? Risalah tu macam-macam. Risalah tentang perjuangan ke, risalah tentang sejarah ke, risalah tentang fiqh ke. Bukan, kaitan usuluddin. Jadi jarang pengarang kitab kita yang perempuan yang mahir dalam bab bidang usuluddin ni dia tulis kitab. Jarang sangat-sangat. Biasa menunjuk laki-laki lah. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani rahimahullah, Syekh Zainal Abidin Al-Fatani rahimahullah, Syekh Muhammad As-Sumbawi rahimahullah. Itu semua laki belaka. Ni dia perempuan, boleh buat juga kitab. Dihantarkan risalah ni bagi orang yang mubtadi. Dihantar ni mana tujuan dia buat risalah ni fokus dia ialah untuk orang yang mubtadi, orang yang baru belajar. Jadi peringkat orang belajar ni ada 3, mubtadi, mutawassit dan juga muntahi.
rahimahullah dalam Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib, mubtadi ni ialah orang yang tak boleh menggambarkan masalah. Dia baru first time. Apa pun tak tahu. Blur. Senang kita orang yang blur. Dia suruh hurai sifat wujud pun dia blur. Tu dia panggil mubtadi. Ni kitab yang sesuai untuk mubtadi. Kalau tanya hukum pun dia blur lagi. Tu mubtadi tu. Kalau mutawassit, dia tahu dah tapi tak boleh hurai dalil. Dia tahu dah taswir masalah tu macam mana tapi dalil tak tahu. Nak hurai dalil tak reti. Tu mutawassit, peringkat pertengahan. Kalau muntahi, dia boleh hurai dalil. Dia boleh istinbat hukum daripada dari kenapa hukum dia begini, kenapa sifat Allah Ta'ala wujud dan sebagainya. Dia boleh hurai secara terperinci bukti-bukti tersebut dengan dalil yang jelas. Maka dia kata supaya apa? Supaya mudah fahamnya mubtadi tadi. Dia bincang risalah ni untuk khusus orang dia sebut saja untuk mubtadi, tapi untuk mubtadi untuk belajar, tapi untuk mutawassit pertengahan dan muntahi yang akhir ni untuk sekadar murajaah lah. Sebab ilmu ni walaupun sikit dia tak boleh pandang remeh. Walaupun dah reti dah pun 100 juta kali dah ulang, tapi kalau dekat asal dia tu ilmu, dia tidak boleh berasa jemu. Jadi ini juga boleh menjadi manfaat kepada orang yang mutawassit dan juga orang yang muntahi, untuk dia beringat semula apa yang dia belajar. Ini ibarat matan je ni. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, mudah fahamnya mubtadi dan akan Allah jua aku pohonkan. Di sini dia panggil ada istilah at-taqdimu ma haqqahu at-ta'khir yufidul hasra. Dia mendahulukan benda yang patut duduk belakang, maka dia dipanggil memberi faedah hasar, batas. Jadi sepatutnya gini, aku pohonkan akan Allah Ta'ala, tapi didahulukan Allah dulu, akan Allah jua. Itu memberi makna batas, makna hanya Allah sahaja, tak ada benda lain. Kalau dia kata aku pohonkan akan Allah sahaja, boleh jadi dia pohonkan orang lain. Itu tidak panggil ada batasan di situ untuk Allah sahaja. Tapi kalau dia kata hanya Allah Ta'ala jualah aku pohon, makna Allah sahaja, tak ada orang lain. Itu dia panggil taqdimu ma haqqahu ta'khir yufidul hasara. Jadi akan aku jualah pohonkan bahawa memberi manfaat ya Allah dengan risalah ini, risalah sifat 20 ni. Dan ialah yang beri manfaat. Ai kama fi aslihi. Tak ada fi aslihi lah. Biasanya kalau kita syarah, dia akan kata mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat dengan risalah, dengan kitab kita ni sekali seperti mana diberkati pada asalnya. Asalnya mana? Matan lah. Bila dia syarah, bila tu kitab syarah atau kitab hasyiah lebih tinggi, maka dia mensyarahkan matan dan mensyarahkan syarah, maka dia akan kata mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat seperti mana diberi manfaat pada asalnya. Mana asal? Iaitu kitab matan. Di sini dia tidak mensyarahkan apa-apa matan, jadi dikata risalah ini je lah. Dan ialah Allah yang memperkenankan pinta hamba Allah. Dua benda. Aku pohonkan supaya beri manfaat dengan risalah ni. Dan ialah, sebab apa dia pohon? Ni sebab dia. Dan ialah Allah juga yang memperkenankan pinta hamba Allah. Ada orang lain tak selain Allah Ta'ala zat Tuhan yang minta Allah benda lain tu makbul? Tak ada. Allah Ta'ala sahaja yang bila hamba dia minta, dia makbulkan. Habis. Itu dia panggil sebab kenapa dia diminta pada Allah Ta'ala supaya beri manfaat, kerana Allah sahajalah yang memperkenankan pinta hamba. Dan kita ni tak dibaca lah. Tak pernah tengok lagi dibaca di mana-mana satu Malaysia ni. Sama ada Nusantara ke Malaysia, tak pernah baca. Sebab dia tu tidak dicetak di kedai. Ni pun PDF je ni. Mungkin zaman dia tersebar lah, tapi tidak sampai tahap dicetak dan dibaca ke orang. Kita baca kitab dia, mudah-mudahan sampai pahala ke dia, manfaat dia pada kita ni.
i'lan. I'lan pula. Biasanya tanbih. I'lan apa? Tak ada i'lan apa? I'lan ada manfaat juga. Bukannya ditengok YouTube tu i'lan 30 saat kan. Tu i'lan tak ada manfaat. Ni i'lan yang ada manfaat. Sebab apa? Sebab dia akan berkait dengan sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Rasul yang akan kita bahas. Maka dia bahas terlebih dahulu alat dan wasilah untuk sampai faham kepada sifat Tuhan. Maka dia kata, ketahui olehmu, yakni wahai talib. Talib ni pelajar. Pelajar lah, yakni orang yang menuntuti akan ilmu. Tu talib. Talib sini talibul ilmi, orang yang menuntut akan ilmu, bukan talibul mal, menuntut harta, bukan. Hukum akal itu terbahagi ia hukum akal pada 3 bahagi. Nak bincang hukum akal. Sebab apa? Sebab Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala sebut, siapa yang tak tahu hukum akal, dia gila. Lepas tu ulama kritik pula, dah tak tahu. Banyak orang tak tahu dah gila belaka. Bukan makna tak tahu, tapi dia tu tak boleh terima benda tu sungguh. Sepatutnya benda tu ada, akal dia kata tak ada. Sebaliknya, tu gila tu. Allah Ta'ala Tuhan tu ada, tiba-tiba dia kata tak ada. Gila kawan tu. Sebab apa? Mesti kita akan terima ada Tuhan di dalam alam ni. Cuma Allah kedak tu lain cerita. Mesti hak pertama-tamanya Tuhan ada. Walaupun berbeza agama, beza cara Tuhan dia, tapi mesti dia akan kata Tuhan tu ada. Tiba-tiba ada puak kata Tuhan tak ada. Memang gila dah kawan tu. Tak betul dah. Tu kata gila tu. Jadi kena tahu akal kita. Sebab apa? Sebab lah ni banyak fahaman yang tak guna akal. Dia kata bab ketuhanan ni seruh ke Tuhan lah, tak elok. Tak mikir-mikir sebab kaitan Tuhan. Itu bukan Nasrani. Kita selagi mana diberikan akal, boleh mikir, fikir. Yang tak boleh fikir tu wallahualam. Jadi dalam bab akidah, ada benda tak boleh mikir mana? Zat Tuhan tak tahu macam mana. Wallahu a'lam. Tak ada kaifiat, tak berjihad, tidak berarah, tidak berjisik, tidak bertempat, tidak kait dengan masuk. Lagu mana? Tak tahu. Hakikat sifat Tuhan lagu mana? Tak tahu juga. Allah Ta'ala mengetahui benda yang tak ada batas lagu mana? Kita pun tak boleh mikir macam mana Allah mengetahui benda yang tak ada had. Tak tahu. Jadi hak tu tak wajib atas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan diberikan keberatan taklif atas seseorang melainkan kemampuannya. Jadi akal kita ada batasan. Sekarang ni orang kata Allah Ta'ala itu boleh mengarahkan dirinya, menjadikan dirinya di dalam syurga. Lepas tu kita jawab tak boleh, hak tu mustahil. Lepas tu dia kata, ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran dah, tak ada mikir-mikir. Ni pelik ni. Ni tak mengaji hukum akal. Akal dia rosak. Jadi orang kalau jumpa gini, tumbuk muka dia. Mudah cerita. Sebab apa? Sebab aku bergaul dengan orang gila. Tidak ada akal cakap gitu. Dia yang tak boleh mikir-mikir. Ni bila tak boleh mikir sungguh. Ni bila mikir-mikir lah. Allah Ta'ala sebut Al-Quran, afala ta'qilun, afala tubsirun. Tidakkah kamu berfikir, tidakkah kamu melihat? Tiba-tiba kita tak mau mikir sebab kaitan Tuhan. Bukannya secara mutlak kita bulat-bulat serah ke Tuhan sebab dia Tuhan. Bukan. Mesti kita ada boleh mikir. Benda boleh fikir, kena fikir. Sebab tu ada konsep hukum akal. Supaya nanti bab ilahiyat, bab ketuhanan, bab kenabian kita tak salah mikir. Kita tak salah i'tiqad sebab kita ada dah disiplin akal kita. Tu jadi dia kata ada 3 ni ya, tak lebih. Mikir lagu mana pun tak boleh elok, mesti 3 ni. Pertama daripada 3 wajib. Satu wajib ni terjemah dia mesti. Mesti. Dah mesti apa? Mesti sungguh atau mesti ada. 2 ni ya. Sebab benda-benda ni 2 ya, ada atau sungguh. Ada, nak kata ada ni bila dia boleh cerak panca indera yang 5, dia panggil ada. Kalau tak boleh cerak mana-mana panca indera yang 5 tapi hanya faham yang akal, itu dia panggil sungguh.
Setiap benda yang ada mesti sungguh, tapi tak mesti benda tu sungguh dia ada. Tu. Contoh meja, ada sebab kita boleh tengok, kita boleh sentuh, kita boleh tendang dia. Yang tendang dah. Tu. Ada. Bila kata ada, sungguh tak? Sungguh lah. Sebab dalam kepala otak kita boleh bayang meja lah ke mana. Tu. Tapi pak segi meja ada tak? Pak segi meja tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab tak boleh tengok. Itu boleh tengok. Kalau boleh tengok pak segi, cuba tunjuk kat mana pak segi tu. Sebab benda tengok ni boleh tunjuk. Bila tunjuk tak kena pada pak segi, kena pada meja. Mana pak segi tu tak ada, tapi sungguh sabit dalam kepala otak kita meja ni pak segi. Kalau kita ubah bentuk dia pak segi tadi, pergi mana? Meja dah ada lagi, pak segi pergi mana? Tak ada. Tak, jadi dia tak panggil pak segi lah, dia panggil benda lain. Kita ambil tisu punya pak segi. Tisu tu ada tak? Ada, sebab boleh tentu. Pak segi tak ada, tapi faham sungguh kata tu pak segi. Cuba kita renyukkan, pak segi tadi pergi mana? Tak ada. Sebab kita faham renyukan tu dia jadi bentuk bulat. Jadi bulat tu bentuk lain pula. Kalau kita pak segi tadi, kita lipat dua, dia jadi pak segi. Dia jadi tiga segi pula. Sebab apa? Sebab faham akal kita, bila bentuk dia begitu, dia panggil pak segi, dia panggil tiga segi, dia panggil bulat, dia panggil sfera. Tapi tisu tetap ada. Jadi wajib ni mesti apa? Mesti ada atau mesti sungguh. Tu utama. Dan kedua daripada tiga bahagi. Mustahil terjemah kita tidak. Tidak mestilah. Tidak mesti. Dok. Itu. Jadi mustahil ni tak dok boleh, tidak boleh. Tak dok dan tidak sungguh. Contoh zat anak Tuhan. Ada tak? Tak ada. Mustahil ada, mustahil. Tapi zat anak Tuhan tu dia boleh ada, dia boleh ada, tapi akal kata mustahil. Macam anak kita yang belum lahir. Anak kita yang belum lahir, kalau kita takdirkan dia ada ke tidak? Dia ada ke sungguh? Dia ada sebab dia jenis manusia. Kita boleh sentuh, kita boleh tampar dia. Tapi masalah sekarang ni tak ada. Maka dia panggil tak ada lah. Macam tu juga anak Tuhan, isteri Tuhan. Kalau kita takdir kata dia tu wujud, dia ni jenis ada ke sungguh? Ada. Ada tak? Tak ada. Lepas tu mustahil. Mustahil kata ada anak Tuhan. Mustahil kata ada isteri Tuhan. Mustahil. Dan ketiga daripada tiga, jaiz. Dia panggil boleh. Tu jaiz. Boleh pun dua juga. Boleh ada, boleh sungguh. Setiap benda yang ada, setiap benda ni mesti ada ataupun sungguh. Jadi wajib mesti apa? Mesti ada, mesti sungguh. Mustahil tak ada dan tidak sungguh. Kalau jaiz harus boleh ada, boleh sungguh. Itu ya. Kita boleh ada. Sebab apa? Sebab kita boleh sentuh, kita boleh tengok diri kita. Makna kita ni ada lagi sungguh. Laju tak ada, tapi sungguh. Laju tu kalau kita tunjuk ke benda tu, tak kena pada laju, kena pada benda yang laju. Gerak bukan ada, gerak sungguh. Yang kita boleh tunjuknya orang yang bergerak, orang yang bersifat dengan sifat gerak. Orang tu yang ada sungguh tu sabit ya. Dia tidak ada, dia sungguh. Kita faham kata orang tu jalan dengan kaki, kita panggil gerak. Orang tu duduk atas kaki dia, duduk diam itu dia panggil duduk diam. Diamlah, duduk diam apa? Diamlah. Tu dia panggil sungguh. Duduk diam, panjang pendek tu semua sungguh belaka. Tapi harus tak? Harus belaka. Kita harus gemuk, harus kurus, harus tinggi, harus pendek, harus belaka. Mana boleh. Lepas tu dia hurah tu pula wajib mustahil harus. Maka makna wajib itu barang yang tidak terima pada akal akan tak ada. Barang yang tidak terima pada akal. Bagus ini tidak terima. Setengah kata tidak tergambar. Yang betul, yang tepat sikit tidak terima. Seperti mana kitab kita ni. Dia terjemah syarat la yusaddiqu.
Hai. Tidak terima pada akal akan tak ada. Apa maksud dia? Hanya menerima ada selama-lamanya. Noktah. Kita pun pelik. Dah kenapa tak kata hanya menerima ada selama-lamanya je? Kenapa nak buat tidak terima pada akal akan tak ada? Itu maknanya ada lah. Kenapa dia buat payah lagu tu? Dia ada huraiannya. Kenapa dia buat tidak di situ? Tidak terima pada akal akan tak ada. Itu nak menunjukkan bahawasanya berlaku sungguh hak sebaliknya. Sebab tu dia buat tidak-tidak. Macam tiada Tuhan melainkan Allah. Mana apa? Allah je Tuhan. Tak ada benda lain. Tu. Tidak terima pada akal akan tak ada. Mana apa? Ada lah. Ada sungguh lah. Cuma kita kabur tadi bahawasanya wajib di sini tak terima pada akal tak ada dengan mana tidak. Tak ada dengan mana tidak. Sebab apa? Sebab tak ada lawannya ada. Tidak lawannya sungguh. Tidak lawannya sungguh. Jadi sekarang ni sifat Allah Ta'ala ni semua ada ke atau sungguh? Sifat-sifat Allah Ta'ala yang 20 tu bukan semua ada. Sifat ma'ani je ada, hak lain sungguh. Jadi sekarang ni kalau dia kata wajib itu barang yang tak terima pada akal akan tak ada. Dengan makna ada saja. Makna sifat Allah Ta'ala wujud tak wajib Sebab apa? Sebab sifat wujud tu bukan ada, dia sungguh. Tak wajib ke sifat wujud Tuhan? Tak boleh. Mesti kita kata mesti Allah wujud. Allah Ta'ala bersifat sedia. Sedia tu bukan ada, sedia tu sungguh. Allah Ta'ala tak wajib lah. Tak mestilah pada akal kata sedia Tuhan. Tak boleh. Mesti kita terima kata sedia Tuhan. Maka kita kata tak terima pada akal akan tak ada, yakni tidak. Dengan mana? Hanya menerima ada. Ada makna sungguh. Sebab ada ni khusus, sungguh ni umum. Setiap benda yang ada pasti sungguh, tapi tak mesti benda yang sungguh pasti ada. Dia gitu. Sifat ma'ani ada di Tuhan dan sungguh. Sifat selain ma'ani tak ada tapi sungguh. Tu. Jadi sifat 20 kesemuanya secara rata sungguh, tapi tak semua ada. Jadi 20 sifat ni mesti terima pada akal, ada di sabit di Tuhan, sabit di Tuhan mesti. Maka kita kata wajib itu barang yang tak terima pada akal akan tak ada, dengan makna hanya menerima ada, makna sungguh. Hanya menerima sungguh. Itu lebih umum daripada kata ada. Sebab kalau kita takrif begini, maknanya kita seolah-olah mengeluarkan sifat Tuhan yang jenis tak ada, yang jenis ada, yang jenis tak ada, bukan jadi sifat Tuhan itu. Tu. Baharu kidam, baqa, mukhalafah al-hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, bukan sifat Tuhan. Tak wajib atas Tuhan itu. Tak wajib pada akal mesti kita terima Tuhan bersifat dengan ni. Bahaya itu. Jadi sebab itu kalau kita syarah dan hasyiah, dia akan kata hanya saja ada dengan makna sungguh. Tak ada atau tiada makna tidak. Tu habis. Seperti wajib bagi jirim itu mengambil lapang qadar zatnya, zat jirim. Jirim dia jirim. Jirim ni ialah rodal. Jirim firi lah. Kalau Tok Guru panggil jirim firi. Kalau ikut bahasa Arab jawhar fard. Jirim firi ni apa dia? Jirim firi ni ialah jirim yang tak boleh belah bahagi dah. Paling halus sekali. Kita tak tahulah istilah sains paling halus apa dia. Dulu panggil atom, sekarang ada lagi kecil pada atom dah. Orang buat kajian ada lagi kecil pada atom. Yang kecil itulah jirim firi yang tak boleh dah dibelah bahagi. Yang kedua jirim murakkab, tu boleh bahagi. Gabungan antara dua jirim firi dia panggil jirim murakkab. Jirim yang tersusun. Nama lainnya jisim. Nama lainnya jisim. Kita jisim, kita jirim murakkab. Dia himpunan daripada jirim firi, himpun, jadilah jisim, jadilah jirim murakkab, jirim yang tersusun. Dan jirim juga dipanggil juga jauhar, tu nama lain dia. Kialah jauhar firi, jauhar murakkab. Jauhar tu bahasa pasapor.
Jirim ni bahasa ulama mutakallimin, ulama akidah. Dia bahasa ya, tak ada apa pun. Sebab apa kita kena bahas jirim, firik apa semua ni macam falsafah ya, bukan sifat 20. Sebab kita nak kenal Tuhan. Tuhan tak sama makhluk. Jadi ulama buat kajian makhluk ni apa? Tu ya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq. Kamu mikir tentang makhluk, jangan mikir tentang Tuhan. Sebab tentang Tuhan tak boleh mikir. Hakikat dia lagu mana? Wallahu a'lam. Lepas tu, fikir tentang makhluk. Sebab Allah Ta'ala sebut, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak serupa sesuatu. Maka sesuatu tu apa? Ulama hurai. Ada jirim, ada arad. Jirim ni pula ada 2. Jirim firik, jirim murakkab. Arad ni pula ada 9. Arad tu sifat baru lah. Macam kuning, hijau, tu arad lah. Sifat baru. Sifat kita itu arad, sifat Tuhan bukan arad. Sifat Tuhan itu sifat, sifat kita itu arad. Jadi sifat Allah tidak boleh panggil arad. Sifat Allah sifat kerana dia bukan baru. Sifat kita boleh panggil sifat, boleh panggil arad kerana arad ni baru. Sifat kita ni baru. Warna hijau masjid surau ni boleh jadi pudar jadi warna lain. Boleh. Kemudian jadi wajib jirim itu mengambil lapang. Kerana sifat lazim bagi jirim ialah mengambil lapang. Tak boleh terlepas jirim tu daripada mengambil lapang. Mesti ambil lapang. Jadi kita kata wajib sini bukan makna jirim tu kalau ambil tempat, lapang-lapang ni tempat lah. Kalau ambil tempat dapat pahala. Bukan. Itu dia panggil hukum syarah. Kita bahas sekarang ni hukum akal. Boleh tak kita terima di akal kita benda yang jirim ni tak ada tempat? Boleh tak? Tak boleh. Orang kafir mungkin tak boleh. Jadi kalau kita faham gitu, makna Allah Ta'ala tak bertempat. Sebab jirim bukan Tuhan. Zat Tuhan bukan jirim. Maka Allah tak bertempat kerana jirim bertempat. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak serupa sesuatu. Sesuatu tu jirim. Jirim tu bertempat. Allah tak bertempat sebab Allah bukan jirim. Itu. Jadi dia faham makhluk, faham Tuhan. Faham Tuhan tu bukan faham hakikat Tuhan. Faham je lah Tuhan ni tak sama makhluk. Tu. Jadi dia panggil kalau dia tu masih lagi mikir tentang Tuhan boleh sama dengan makhluk, masih lagi dalam kepala otak dia menyamakan Allah dengan makhluk, itu tak kena Tuhan lagi. Fardu ain tak lepas lagi. Dosa manja. Waktu akidah ni kena bahaya. Bahaya. Dia tak belajar bahaya. Tak lepas fardu ain. Mayang surah masjid dah, puasa Ramadan, puasa sunat, puasa Daud lagi, tiba-tiba akidah fasik. Boleh kata Allah Ta'ala menempatkan diri dia dalam syurga ikut suka dia lah. Kepala otak dia. Cakapan itu cakapan orang tak belajar. Walaupun orang yang cakap tu orang yang belajar. Tak betul lah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mana ada jism, mana ada arwah. Arwah ni makhluk. Kemudian dia kata Allah menjadikan dirinya di dalam syurga. Dah jadikan dirinya dalam syurga, itu mustahil. Allah Ta'ala tidak bertakluk dengan benda mustahil. Kudrat dia. Tak ada fungsi kudrat Tuhan, hanya buat benda harus. Jadi adakah Allah Ta'ala berada dalam syurga tu harus pada akal? Tak boleh, mustahil. Allah Ta'ala tidak bertempat. Dah kita tengoklah Allah Ta'ala di syurga, tengok Allah Ta'ala di syurga, tapi Allah Ta'ala tidak bertempat. Kita je bertempat di syurga. Kita dinampakkan, dizahirkan zat Tuhan di dalam syurga ketika itu. Dah Allah dalam syurga tak? Dah? Tak ada? Tak tahu? Tengok sendiri nanti. Mana-mana lah kumpul pahala masuk syurga. Tengok sendiri macam mana Allah Ta'ala tidak bertempat di syurga dalam keadaan kita ada di syurga. Ni baru kita tak boleh mikir. Kok mana Allah Ta'ala tak ada tempat? Baru betul. Dia panggil al-ajzu an darkil idraki idrakun. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lemah daripada mengenal Tuhan tu lemah. Itulah kenal. Lemah daripada mengenal Tuhan, itulah kenal. Jadi kalau kita masih lagi boleh mengenal Tuhan, Allah duduk sini, Allah begitu, Allah begini, tak kenal Tuhan lagi. Tu habis. Dan artinya dan artinya mana arti tiba-tiba ni? Seperti wajib bagi jirim dan mustahil tu. Dan mustahil maka makna wajib itu
Gini, la'ala sawab dan mustahil itu ertinya. Terbalik tu. Kok mana tiba-tiba ertinya tu? Silap sikit tu. Dan mustahil itu erti mustahil, barang yang tidak terima pada akal akan ada sekali-kali. Hanya menerima, tak ada selama-lamanya. Ini pun sama, terbalik Tidak terima pada akal akan ada sekali-kali. Ada makna sungguh. Hanya sonya menerima, tak ada selama-lama. Tak ada makna tidak. Itu. Kerana kita kata dah, ada itu khusus, sungguh itu umum. Lawan ni pun sama juga. Ada lawannya tiada. Sungguh lawannya tidak. Jadi tak ada sini dengan mana tidak. Ada dengan mana sungguh. Sebab apa? Sebab kita tengok barang yang tidak terima pada akal akan ada sekali-kali. Dia kata hak tu mustahil. Sekarang ni sifat Tuhan ada tak yang tiada? Ada tak yang tiada? Ada. Mana? Contoh dia ialah qidam. Dia kata barang yang tidak terima pada akal akan ada sekali-kali. Maknanya tak ada lah. Sekarang ni ada tak sifat Tuhan yang tak ada? Ada. Mana? Qidam. Qidam tu tak ada. Mustahil Sebab apa? Sebab dia sungguh. Dia bukannya ada, dia tiada, tapi sungguh. Maknanya qidam Allah Ta'ala mustahil pula. Tak jadi gitu. Tu. Baharu pula mukhalafah lil hawadith. Allah Ta'ala bersifat bercanggah dengan makhluk. Mukhalafah lil hawadith tu ada ke sungguh? Sungguh dia bukan ada. Dia bukan ada. Mana tiada lah, tiada. Ada. Allah Ta'ala mustahil ni benda yang tak terima pada akal akan adanya. Makna tak ada. Tak ada selama-lamanya. Makna Allah Ta'ala mustahil bersifat mukhalafah lil hawadith kerana dia tu tak ada. Jeng itu. Tu. Sebab itu kita kata tak ada sini makna tidak. Tak ada di sini makna tidak. Ataupun sifat lemah Tuhan. Sifat lemah Tuhan. Bukan sifat lemah Tuhan. Sifat baru Tuhan. Mustahil tak? Mustahil. Dia tu ada tak? Dia tu tiada. Tak apalah tu. Dia tiada lagi tidak. Baharu ni tiada lagi tidak. Dia bukannya ada, dia bukannya sungguh. Dia ternafi terus daripada Tuhan. Dia tiada lagi pula tidak sungguh pada Tuhan. Dia tu baharu. Tak boleh. Tapi sabit pada Tuhan, sungguhnya Allah Ta'ala itu qidam. Tak sungguhnya Allah itu baharu. Sungguhnya Allah itu kekal. Tak sungguh Allah Ta'ala itu fana binasa. Dia tak sungguh. Sebab tak sungguh lawannya tak sungguh. Itu cara faham. Baik. Kemudian kata dia, seperti sunyi jirim. Sunyi mana tak ada. Sunyi mana? Bebas. Jirim daripada gerak dan diam. Maknanya jirim ni, dia ni tak gerak dan tak diam. Mustahil tak? Mustahil. Dia ni gerak dan diam dalam masa yang sama. Mustahil tak? Mustahil juga. Sebab apa kata mustahil? Tak boleh terima di akal. Sabit benda tu. Gerak dengan diam ni bukannya ada, dia sungguh. Dia bukannya ada, dia sungguh. Jadi boleh tak kita terima di akal kita benda tu tak gerak, tak diam? Lepas tu macam mana? Ada tak benda yang selain gerak dan diam? Tak ada. Orang kafir ke, orang Kristian ke, orang Yahudi ke akan kata setiap benda mesti gerak atau diam. Tak boleh dia gerak dan diam satu masa, dan tak boleh dalam satu masa dia tak gerak dan tak diam. Tak boleh. Mesti gerak atau diam. Jadi mustahil lah satu benda itu tak gerak dan tak diam, ataupun diam dan gerak dalam masa yang sama. Tak boleh, tak boleh. Tu kata mustahil. Ini dia bagi contoh makhluk ni semua Tuhan sama tak? Mustahil Allah ada isteri, mustahil Allah ada anak, mustahil Allah Ta'ala ada Tuhan yang lain. Mustahil ada yang mencipta Tuhan. Tu semua tak boleh pergi sebab ada dalil dia. Tu semua akan datang lah tu. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, dan arti jaiz itu barang yang sah pada akal adanya. Gini, kalau gitu ginilah. Dan artinya mustahil. Nyo tu balik pada mustahil dah. Tadi tu. Sebab dia tafsirkan hak tiga tu. Wajib, mustahil, harus, jaiz. Maka makna wajib
Dan sini dan artinya nya mustahil. Nya tu kena bermustahil dah. Dan arti jaiz harus tu barang yang sah pada akal adanya barang dan tiadanya barang. Ada makna sungguh, tiada makna tidak. Sama juga. Barang benda yang sah pada akal, tidak dan sungguh. Sebab bukan semua benda yang harus ni ada belakang. Contohnya laju. Laju ada tak? Tak ada. Itu bukan benda harus. Wajib ke? Mustahil? Tak, harus lah. Ada laju tu ke ada? Oh, sungguh. Kalau zat kita ni ada lah. Kita ni boleh ada, boleh tiada. Boleh tak terima di akal kita tiada? Boleh. Boleh tak terima di akal kita ada? Boleh juga. Bulat pada meja. Bulat tu harus. Dah dia tiada. Kata benda yang sah ada dan tiada. Memanglah dia tiada bulat tu tapi sungguh. Dia tiada tapi sungguh. Anak yang baru, anak yang belum lahir harus tak ada? Harus ada. Tapi sekarang tak ada lagi. Harus dia ada. Harus ni biasa dikaitkan dengan benda mungkin. Mungkin ni ada 4. Mungkin mawjud ba'dal adam, mungkin adam ba'dal mawjud, mungkin sayujad, mungkin anna Allah ya'lamu lam yujad. Yang pertama mungkin mawjud ba'dal adam, mungkin ada selepas tiada. Kita lah sekarang ni. Sebab sebelum ni tiada, sekarang ada. Tahun 1970 tak ada, 71 ada. Kita ni mungkin ada selepas tiada. Yang kedua mungkin ada ba'dal mawjud, mungkin tiada selepas ada. Ni akan datang mati kiamat ni, kita boleh tiada. Yang ketiga mungkin sayujad, mungkin akan datang ada. Sekarang tak ada tapi mungkin akan datang ada. Contoh anak kita yang belum lahir, akan ada. Yang keempat mungkin annallaha ya'lamu lam yujad, mungkin benda tu memang Allah Ta'ala tahu dia tak akan ada. Contoh iman Abu Jahal, iman Fir'aun, tak akan ada. Allah Ta'ala tahu sejak azali mereka tak akan beriman. Itu benda mungkin juga. Imannya Abu Jahal tu boleh, harus pada akal terima kata Abu Jahal boleh beriman. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala kehendak dia tak beriman. Dan Allah Ta'ala mengetahui sejak azali dia tak akan beriman sampai kiamat. Tu mungkin berlaku tu. Tu ya. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, seperti ada bagi jirim, ada makna sungguh. Sungguh bagi jirim itu gerak atau diam. Sebab gerak diam ni dia bukannya ada, dia tiada tapi sungguh. Dia bukan tiada, dia bukan ada tapi tiada dan sungguh. Kita sekarang ni sungguh diam. Sebab apa? Sebab diam tu tak boleh nak tunjuk pun diam dekat mana. Kalau sekarang kita bergerak tu kat mana? Cuba tunjuk. Tunjuk kat dahi, ni dahi, tunjuk sini, ni tangan, tunjuk bawah tu kaki. Mana gerak tu? Tak boleh tunjuk. Dah gitu kata gerak tu, faham. Anggota ke sana kemari dia panggil gerak. Anggota duduk senyap satu tempat dia panggil diam. Tu ya. Gerak diam ni bukan ada tapi sungguh. Tu ya. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf dengan sebab syarak mengenal ia tiap-tiap mukallaf akan barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil dan barang yang harus baginya bagi Allah. Wajib atas tiap-tiap mukallaf dengan sebab syarak mengenal ia seorang akan barang yang wajib bagi Allah dan barang sini mana sifat. Sifat yang mesti sabit di Tuhan, sifat yang tak boleh ada di Tuhan dan sungguh di Tuhan, dan sifat yang jaga-jaga sini, barang yang harus baginya barang bukan makna sifat, bukan makna Allah Ta'ala boleh bersifat boleh tidak, bukan. Harus pada Allah Ta'ala ni berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah boleh buat, Allah boleh tak buat. Itu maksud harus pada Allah. Itu ya. Bukan makna sifat yang harus bagi Allah ni dengan makna Allah boleh bersifat, Allah boleh tak bersifat. Bukan. Di sini ramai salah. Bukan makna harus di sini boleh Allah bersifat, boleh Allah tak bersifat. Dah kata harus? Bukan. Harus ini makna dari sudut perbuatan Allah. Boleh buat makhluk, boleh tidak. Jadi harus ni berkait dengan perbuatan Allah sahaja.
Harus Allah Ta'ala nak memasukkan orang taat ke dalam neraka. Harus untuk memasukkan orang taat ke dalam syurga. Harus nak memasukkan orang fasik ke dalam syurga. Harus nak memasukkan orang fasik dalam neraka. Harus. Mana perbuatan Tuhan. Wajib tu dia kata pada syarak. Sebab apa? Sebab nak tolak Mu'tazilah. Mu'tazilah kata wajib bukan pada syarak, wajib akal. Wajib pada akal, mesti kita terima sifat Tuhan. Cuma dia tak mengakulah sifat ma'ani. Kita ni ma'rifatullah, mengenal Tuhan ni sebab syarak suruh. Andai kata Nabi dan Rasul tak sampai, tak ada syariat, tak wajib kena Tuhan. Jadi waktu kita sembah berhala tu tak jadi dosa, tak jadi pahala. Kita buat ibadat tak jadi dosa, tak jadi pahala. Sebab tak ada syarak lagi, syariat tak ada lagi. Beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata sebelum Rasul boleh dah mikir tentang Tuhan, sebab tu wajib pada akal, dia kata. Kita Asy'ariyah tidak wajib pada akal, tapi wajib pada syarak. Dengan makna kalau selagi Rasul tidak diutus, maka tidak wajib kena Tuhan. Sekarang diutus dah, khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia meninggal, syariat dia kekal sampai kiamat. Beza dengan Rasul-Rasul sebelum dia, meninggal aja habis syariat, jadi ahli fatrah lalu. Nabi-nabi dan Rasul-Rasul sebelum Nabi SAW, bila wafat saja jadi ahli fatrah dah. Tak kira dosa, tak kira pahala dah, masuk syurga belaka. Tunggu Rasul akan datang pula berapa ratus tahun lagi. Beza dengan Nabi SAW. Nabi SAW meninggal, wafat, tak jadi ahli fatrah, sampai kiamat terjaga syariat dia. Jadi tak ada alasan aku ni ahli fatrah. Habis. Dah habis tu masuk waktu tu. Cukup tu stesen tu. Itu dia kata, dan demikian lagi wajib atasnya mengenal seumpama demikian itu pada hak segala Rasul. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.